sebelum kita masuk menikmati ganjaran dalam syurga ataupun kita terhumban masuk dalam neraka Allah, iaitu titian sirat. Titian sirat, tuan-tuan, satu tempat ataupun satu fasa yang lebih mencemas, mendebar dan menakutkan. Berbanding dengan padang mahsyar, itu sudah cukup menghirup pikukkan kita. Tetapi titian sirat lebih menakutkan. Kerana satu lintasan yang kita semua akan lintas. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-71-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyah. Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada kita. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Dan tidak ada seorang pun di kalangan kamu illa melainkan wariduha, melintasi neraka. Ulama tafsir sebut melintasi neraka ini melintasi titian sirat yang di bawahnya neraka jahanam. Seorang pun tak terlepas. Hang sultan, agung, raja, ayahanda, abang long, ustaz, tok guru, siapa pun title kamu wajib lintas neraka Allah. Neraka yang di atasnya, kata Nabi SAW, ketika mana datang para sahabat kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa mal jis, wahai Rasulullah, apa itu titian sirat? Nabi jawab, as-sirat, sesungguhnya titian sirat itu tempat gelincir kaki manusia, tempat terjatuh, tempat licin, tempat slippery, tempat tergeleceh manusia yang melintasinya. Adapun as-sirat itu, kata Nabi dalam hadis riwayat yang lain, as-sirat itu satu hamparan yang dibentangkan di atas jurang-jurang neraka Allah yang kita semua akan lalu, seorang demi seorang. Tambah pula kita umat Rasulullah, umat Nabi, umat yang pertama akan diberi penghormatan dan pendahuluan untuk melintasi neraka. Walaupun atas dunia kita umat yang terakhir, tetapi ingatlah bahawasanya keadaan akhirat berbeza. Ada beberapa tempat kita akan didahulukan kerana kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lintas seorang demi seorang, tuan-tuan. Nak lintas lagu mana? Penghujungnya syurga, pangkalnya padang mahsyar, di bawahnya neraka jahanam, menjulang-julang api untuk membakar manusia zalim. Kita nak lintas. Dulu kita hebat atas dunia. Duduk di pangkal titian sirat ini habis kecut telur belaka. Hang tolak aku tolak hang. Takut masing-masing. Di mana kehandalan kita waktu hidup atas dunia dulu? Melawan Allah, melawan hukum Allah, mencabar apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Tak ada lebih parah. Kita akan lintas. Dan kata Nabi SAW, wa yamurul mu'minun. Dan ada pun golongan orang beriman melintasi titian sirat itu dalam beberapa bentuk keadaan. Ada yang lintas titian sirat itu, kata Nabi, lajunya katarfil ain, sekelip mata. Dia lintas itu laju sekelip mata. Ada yang melintasi titian sirat itu kalbarq, seumpama kilat yang menyambar, lajunya seumpama cahaya. Ada yang melintasi titian sirat itu, kata Nabi, karih, seumpama angin kencang yang bertiup. Ada yang melintasi titian sirat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katair, umpama burung yang terbang. Lajunya macam burung, makin perlahan dan makin perlahan. Bermula sekelip mata, kemudian seumpama kilat, lalu seperti angin, lalu seperti burung yang berterbangan. Kemudian ka'ajawil qail fil ard, seumpama kuda yang paling baik berlari di atas dunia. Makin perlahan dan makin perlahan, kata Nabi, ada manusia beriman yang melintasi titian sirat itu seumpama seorang lelaki yang gagah berlari. Ada yang melintasi titian sirat itu seumpama seorang lelaki berjalan. Ada yang melintasi titian sirat itu seumpama seorang lelaki yang merangkak, mengesot. Dan ada juga yang melintasi titian sirat itu, kata Nabi SAW, berjalan dia menggunakan wajahnya, diheret mukanya di tanah. Biasanya berjalan menggunakan kaki, tetapi keadaan melintasi titian sirat ada golongan orang yang diheret muka dia di tanah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dalam Al-Quran, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah tanya kat kita, adakah sama orang yang berjalan menggunakan wajahnya terlebih hidayah dia berbanding dengan orang yang berjalan menggunakan kaki di atas jalan yang lurus? Sama tak sama? Orang berjalan pakai muka dengan orang berjalan pakai kaki.
Sudah semestinya takkan sama tuan-tuan macam langit dengan bumi. Maka kita fikirlah kita nak duduk dalam golongan yang mana waktu melintasi titan sirat. Kalau waktu hidup atas dunia ni kita melambat-lambatkan ibadah, kita delay, kita tangguh, kita berat nak melakukan ibadah. Kalau atas dunia pun kita tunjuk malas, balok liat, penyegat dalam nak melakukan ibadah, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan kita nak lintas dengan laju ke atas titan sirat? Jawab dia tak lah. Allah balas dengan yang setimpal, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh lintas laju seumpama kilat yang menyambar, sekurang-kurangnya kita melintasi titan sirat itu seumpama kuda yang berlari pun alhamdulillah dah. Yang penting kita harapkan mudah-mudahan Allah tidak campakkan kita dalam neraka jahanam. Kerana 3 golongan yang melintasi titan sirat ini, kata Nabi, golongan pertama fanadiru musallam, golongan yang selamat sejahtera melintasi titan sirat, masuk mereka ke dalam syurga, menikmati ganjaran dalam syurga. Golongan yang kedua, makhdusun mursal. Mereka melintasi titan sirat dalam keadaan selamat tetapi cedera. Oleh kerana Allah sediakan mani', obstacle, halangan-halangan yang berupa besi pencangkuk yang diperbuat daripada api neraka. Yang duk berayun atas titan sirat, duri-duri yang tajam dan beracun umpama pokok sa'dan, al-qattatif, al-kalatif, al-hazar. Yang akan menjadi halangan untuk kita melintasi titan sirat. Golongan kedua, golongan yang melintasi dengan selamat. Lepas mereka lintas tetapi mereka cedera. Dan golongan yang ketiga, wal'iyadzubillah, makhdusun finnari jahannam au kama qal. Golongan yang melintasi titan sirat lalu terjatuh mereka ke dalam jurang api neraka jahannam. Kita minta perlindungan Allah daripada golongan yang terakhir, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat sekalian. Kerana azab yang sangat pedih menanti untuk ahli neraka.